Peruntukan RM230 juta kepada Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dalam Belanjawan 2026 diyakini mampu memperkasa perniagaan usahawan mikro. Peruntukan itu memperluas jangkauan pembiayaan kepada usahawan mikro luar bandar untuk mengembangkan perniagaan. Kami sebagai usahawan mendapat infak yang banyaklah daripada bantuan untuk memajukan produk kami. Dari segi pembungkusan, bantuan mesin dan juga pemasaran. Dia ada 3 konsep di sana dan juga pendigitalan. Saya bersyukur juga kerana dia dapat memperkembangkan lagi bidang bisnes saya ke arah yang lebih besar lagi. Kerana saya adalah usahawan yang bermula daripada pasar sayur saja, bermula dengan santan saja. Ada bantuan kerajaan seterusnya lagi up dan itu sangat menggembirakan, akan menambahbaikkan produk kami. Untuk belanjawan kali ini, apabila saya teliti, alhamdulillah lah terlalu banyak, terutamanya untuk Sabah, terutamanya melalui kementerian seperti Kuskop dan KPKM dan banyak manfaat untuk IKS, PMKS Sabah. Menjelang PRU DUN Sabah ke-17, kesinambungan dasar sedia ada perlu diteruskan demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Itu harapan penduduk khususnya golongan yang bergantung kepada pendapatan harian seperti pemandu perkhidmatan awam termasuk e-hailing. Impian mereka, kestabilan politik dan dasar mesra rakyat terus dikekalkan kerana ia menjamin rezeki dan masa depan keluarga. Selain pendapatan yang stabil, mereka turut mengharapkan insentif dan bantuan untuk golongan berpendapatan rendah diteruskan. Harapan semoga kerajaan baru akan memperhatikan kepada rakyat yang memerlukan bantuan. Kalau teksi, kami harap kerajaan ambil perhatian terhadap kami kan. Sedangkan kami sekarang ini banyak saingan daripada Grab, Maxim dan sebagainya ya. Kalau sekarang kurang mungkin dalam kemah macam semalam 2 trip saya. Kalau jam pun terkesannya lebih banyak di jalan daripada angkat penumpang. Pendapatan mereka turut dipengaruhi kemasukan pelancong asing. Kehadiran ramai pelancong detik gembira buat mereka. Bila pelancong kurang, pendapatan mereka turut terkesan. Sekarang ni kurang sikit lah, kurang dalam bulan ni lah. Kalau tidak pelancong macam dari segi China, Korea begitu, terkesan juga lah untuk kami e-hailing. Saya buat taksi dalam lebih kurang 15 tahun salah. Ya paling bagus minta subsidi kerajaan barang 4 kereta lah. Misal dulu pernah tayar kan kena bagi. Sekarang bagus 4, kalau boleh lah 4 kereta. Justru satu harapan mereka, kestabilan politik terus dinikmati sekaligus membawa peluang baharu beserta bantuan yang lebih menyeluruh. Bagi pemandu e-hailing, kestabilan politik bukan soal pilihan parti, tapi soal rezeki harian yang mereka harap terus terjaga dan terjamin selepas pilihan raya umum negeri Sabah. Elisha Ornella Michael, RTM. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR agensi bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop bukan sahaja bantu komuniti setempat, malah memperkukuh peranan agensi dalam memperkasa keusahawanan dan tanggungjawab korporat. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Ewan Benedict berharap inisiatif seumpama diteruskan oleh agensi dan GLC lain bagi melengkapkan usaha kerajaan menyejahterakan rakyat. Saya sangat menghargai apa yang telah dilaksanakan oleh CSR. Antara yang paling banyak melaksanakan program CSR sepanjang tahun dan di seluruh negara. Sehingga ke kawasan pedalaman luar bandar seperti DSK Narinang ini pun Bank Rakyat melaksanakan program seperti ini. Datuk Iwan menyatakan demikian selepas menyampaikan sumbangan bawa inisiatif Bakti Rakyat dan Uda Holdings di Hospital Kota Belud. Sumbangan merangkumi kos menaik taraf laluan pejalan kaki dan 10 kerusi roda untuk wad kanak-kanak.
Dalam program berasingan, Datuk Iwan turut menyampaikan 32 komputer sumbangan Bank Rakyat kepada 16 tadika swasta di kawasan Kadamayan. Felda Global Ventures Holding Berhad FGV terus memperkukuh komitmennya membantu rakyat negeri ini melalui program tanggungjawab sosial korporat CSR dan pembayaran zakat perniagaan kepada MUIS bagi tahun 2024 berjumlah 4.2 juta ringgit. Program CSR dan agihan zakat ini bukan sahaja meringankan beban golongan memerlukan, malah memacu peningkatan keupayaan ekonomi dan sosial golongan asnaf di negeri ini. Banyak membantu beberapa perkara yang melibatkan umat Islam seperti pendidikan, pembangunan dan lain-lain yang berkaitan dengan asnaf. Jadi zakat adalah salah satu daripada elemen yang penting untuk membantu masyarakat pedalaman. Kami melakukan apa yang kami rasa perlu sebagai corporate citizen yang bertanggungjawab. Misi kita mendekati rakyat dan menaikkan ekonomi rakyat secara keseluruhan. Mereka ditemui dalam program Kembara Dakwah Sempurna Anjuran Muslim Care Malaysia di Pulau Bumbung. Fokus utama program memperkukuh jaringan kebajikan antara NGO dan sektor korporat agar lebih ramai umat Islam mendapat manfaat. Kita juga buat program-program yang akan memberi manfaat berjangka panjang. Contohnya Madrasah Terapung yang mana sebelum ni khususnya di Bajau Laut ni. Tapi alhamdulillah setelah kita memberikan pendidikan lebih hampir 2,5 tahun, sebahagian mereka sudah pandai mengaji, sudah pandai membaca dan asas-asas fardhu. Forum Anjung At-Taqwa terbitan Sabah FM terus menjadi medium dakwah tidak formal kepada masyarakat Islam di negeri ini. Rancangan anjuran RTM Sabah itu bukan sekadar platform hiburan dan dasar kerajaan, malah turut memperkukuh ilmu agama melalui siaran radio. Forum seumpama mampu menarik minat generasi muda memahami tanggungjawab membina keluarga sejahtera. Memberi satu pendidikan yang informal dan memberikan satu kekuatan kepada masyarakat bahawa tanggungjawab dakwah ini bukan hanya kepada Majlis Agama, MUIS ataupun NGO dakwah agama, tetapi tanggungjawab itu disebarluaskan oleh termasuklah JLC, termasuk juga jabatan-jabatan. Beliau ditemui selepas Forum Anjung At-Taqwa di Masjid Nurul Ihsan, Kampung Ketiau. Insentif khas akan diberi kepada atlet membakut yang meraih pingat dalam Sukan Sabah Saga ke-11 2025. Insentif itu bagi menghargai kejayaan atlet yang berjuang mengharumkan nama daerah. Ya, kita akan memberikan sedikit hadiah kepada mereka yang mendapat pingat. Untuk emas kita akan beri 2,000 dan perak 1,000 dan gangsa RM700. Beliau ditemui dalam majlis makan malam bersama kontingen Saga Membakut. Pasukan futsal Saga Wanita Kota Belud mengekalkan rekod tanpa kalah sepanjang saingan Tamasya Saga ke-11 2025 setakat ini. Mara ke peringkat akhir dan merebut gelaran juara, sasaran utama pasukan. Alhamdulillah kami ada barisan coach-coach yang sangat profesional walaupun di Kota Belud kami tidak begitu fasiliti kami futsal kami tidak begitu cun macam di KK, tapi berkat talent dan barisan coach-coach yang terbaik, alhamdulillah kami sampai ke tahap ini. Akan ke final. Beliau ditemui dalam perlawanan pasukan futsal Saga Wanita Kota Belud menentang pasukan futsal Saga Wanita Pitas yang berakhir dengan keputusan 3-0. Saya amat berpuas hati dengan pasukan daripada daerah saya sendiri iaitu Pitas. Kerana untuk makluman pasukan Pitas ini kita bagi training tidak sampai sebulan pun. Dengan keadaan kekurangan player dan kekurangan fasiliti di kawasan kami. Tumpuan Pitas kini beralih kepada skuad lelaki yang menyasarkan sekurang-kurangnya meraih pingat dalam saingan menentang pasukan tuan rumah Tawau hari ini.
Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Nur Akila, Malaysia Madani Rakyat disantuni.